Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini, saya nak kongsikan tentang Standard Kualiti Pendidikan Malaysia atau lebih dikenali sebagai SKPM. Secara ringkasnya, SKPM ini merupakan satu panduan penting kepada guru dan pemimpin sekolah dalam mengurus operasi supaya lebih berkualiti. Ia juga berkait rapat dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang menjadi asas kepada transformasi sistem pendidikan di negara kita. SKPM dilaksanakan melalui 3 fasa utama, iaitu gelombang, 5 aspirasi sistem dan 6 aspirasi murid serta anjakan. Semua ini bertujuan untuk memastikan sistem pendidikan kita terus berkembang dan dapat melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. SKPM 2010 merupakan satu instrumen penilaian yang mengukur kualiti pendidikan dengan jelas dan komprehensif secara berterusan ke arah pencapaian yang memberi kemenjadian murid. Instrumen ini dijadikan panduan oleh pihak sekolah dalam mengurus operasi mengikut keperluan dan kepentingan supaya dapat mencapai satu standard yang memuaskan. Melalui SKPM juga, pihak sekolah dapat membuat penilaian terhadap pengoperasian sekolah bagi memastikan semuanya berjalan dengan teratur. Dalam penilaian SKPM 2010, prestasi sekolah dinilai mengikut 5 standard utama, iaitu standard pertama, kepimpinan dan hala 7. Pemimpin sekolah bertindak sebagai pemimpin yang berimpak tinggi yang mampu menggerakkan warga sekolah untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran. Standard kedua, pengurusan organisasi. Organisasi sekolah diurus dengan mengambil kira potensi staf, kemudahan dalaman, serta memanfaatkan sumber luaran agar sekolah berfungsi dengan cekap dan berkesan. Standard ketiga, pengurusan kurikulum, kokurikulum, sukan dan hal ehwal murid. Semua bidang ini diurus secara sistematik untuk memastikan sekolah berfungsi sebagai institusi pembelajaran yang melahirkan murid seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Standard keempat, pembelajaran dan pengajaran. Guru merancang dan melaksanakan pembelajaran dan pengajaran yang berkualiti tinggi bagi memperkembangkan potensi dan pencapaian murid ke tahap optimum secara berterusan. Standard kelima, kemenjadian murid. Pendidikan di sekolah melahirkan murid yang berilmu, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan sejahtera dari segi diri dan sahsiah. Untuk meningkatkan lagi keberkesanan pengurusan dan PDPC, SKPM telah ditambah baik sejajar dengan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Hasilnya, lahirlah SKPM Gelombang 2 atau SKPM G2. SKPM G2 berfungsi sebagai instrumen panduan kepada pentadbir dan warga sekolah bagi meningkatkan kualiti pengurusan serta proses PDPC. Ia juga berorientasikan tindakan, berasaskan evidence dan mementingkan penglibatan semua warga sekolah sepanjang tahun. Dalam pelaksanaannya, pengetua atau guru besar memainkan peranan sebagai peneraju, pembimbing dan pendorong untuk memastikan sekolah sentiasa berada pada tahap terbaik. SKPM G2 masih mengekalkan 5 standard utama tetapi dengan penambahbaikan dan pengelasan baharu kepada 2 kategori besar, iaitu standard pengoperasian dan standard kemenjadian. Pertama ialah standard pengoperasian. Standard ini menilai bagaimana sesebuah sekolah diurus dan digerakkan ke arah kecermelangan. Ia merangkumi 3 komponen utama. Standard pertama, kepimpinan. Menilai bagaimana pemimpin sekolah menggerakkan warga sekolah serta membentuk hala 7 yang jelas ke arah kecermelangan. Standard kedua, pengurusan organisasi. Fokusnya pada pengurusan sumber manusia, kewangan, kemudahan dan juga sumber luaran secara cekap dan berkesan. Standard ketiga, pengurusan kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal pelajar. Standard ini dibahagikan kepada 3 aspek.
3.1 Pengurusan kurikulum melibatkan perancangan, pelaksanaan, dan pemantauan PDPC. 3.2 Pengurusan kokurikulum menilai pengurusan aktiviti luar bilik darjah untuk membentuk sasya murid. 3.3 Pengurusan hal ehwal pelajar menitik beratkan kebajikan, disiplin, dan potensi murid. Seterusnya, standard kemenjadian. Standard ini lebih menumpukan kepada hasil akhir pendidikan, yaitu kesan terhadap pembelajaran dan perkembangan murid. Standard keempat, pembelajaran dan pemudahcaraan, PDPC. Menilai keberkesanan PDPC dari segi perancangan, pelaksanaan, dan impaknya terhadap pembelajaran murid. Standard kelima, kemenjadian murid. Standard ini merangkumi 3 aspek utama. 5.1 Kemenjadian akademik, melihat prestasi dan pencapaian akademik murid. 5.2 Kemenjadian kokurikulum, menilai penglibatan dan pencapaian murid dalam aktiviti kokurikulum. 5.3 Kemenjadian sasya, melibatkan pembentukan akhlak, nilai murni, dan personaliti positif murid. Kesimpulannya, SKPM dan SKPMG2 ini bukan sekadar instrumen penilaian, tetapi juga alat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan negara. Melalui pelaksanaan standard-standard ini, sekolah bukan saja dapat beroperasi dengan lebih sistematik, tapi juga berjaya melahirkan murid yang berkualiti dan berdaya saing dari segi akademik, sasya, dan kepimpinan. Saya akan membincangkan tentang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025, iaitu satu pelan induk yang menjadi panduan utama bagi sistem pendidikan negara kita. Baiklah, kita masuk kepada maksud Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Apa itu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia? Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM 2013 hingga 2025 ialah satu rancangan komprehensif yang dirangka oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM selepas membuat kajian semula secara menyeluruh terhadap sistem pendidikan negara pada Oktober 2011. Kajian ini bertujuan untuk menilai keberkesanan sistem sedia ada serta mengenal pasti cabaran dan ruang penambahbaikan. PPPM berperanan sebagai peta hala tuju atau roadmap bagi memastikan pendidikan di Malaysia setanding dengan piawaian antarabangsa, sekaligus melahirkan generasi yang seimbang dari segi ilmu, kemahiran, akhlak dan nilai murni. Seterusnya, terdapat 3 objektif utama PPPM, iaitu yang pertama, memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia. Melalui objektif ini, Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu KPM, dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan agar langkah penambahbaikan dapat dilaksanakan secara tepat. Yang kedua, mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk setiap murid dan sistem pendidikan. Ini bermakna setiap pelajar di Malaysia mempunyai hala tuju yang sama untuk mencapai kecemerlangan dalam akademik, sahsia dan kemahiran. Dan yang terakhir, yang ketiga, objektifnya adalah menggariskan transformasi sistem pendidikan yang menyeluruh. Objektif ini melibatkan perubahan besar dari segi dasar, pengajaran, pembelajaran, dan pentadbiran bagi memastikan sistem pendidikan kita berdaya saing di peringkat global. Baik, kita masuk pula kepada aspirasi sistem pendidikan. PPPM menetapkan 5 aspirasi utama sistem pendidikan bagi memastikan kualiti dan keberkesanan pendidikan meningkat ke tahap tertinggi. Iaitu yang pertama, akses. Bermatlamat untuk mencapai 100% enrollment murid di semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020.
Ini bermaksud setiap anak di Malaysia berpeluang mendapat pendidikan tanpa mengira latar belakang. Yang kedua, iaitu kualiti. Matlamatnya ialah untuk meletakkan Malaysia dalam sepertiga teratas dalam pentadsiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Ini menunjukkan usaha negara untuk memastikan sistem pendidikan kita setanding dengan negara maju. Yang ketiga iaitu equity, yang menekankan keadilan dalam pendidikan, iaitu mengurangkan jurang pencapaian sebanyak 50% antara pelajar di bandar dan luar bandar, antara jantina dan antara latar belakang sosioekonomi menjelang 2020. Yang bermaksud di sini, semua pelajar diberi peluang yang sama untuk berjaya, tanpa kira segala jurang pencapaian itu. Yang keempat yaitu perpaduan. Pendidikan juga berfungsi untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan pelajar pelbagai kaum. Sekolah menjadikan tempat mereka berkongsi nilai dan pengalaman, sekaligus menghargai kepelbagaian budaya di Malaysia. Dan yang terakhir, kecekapan, bermaksud memaksimumkan keberhasilan murid dengan sumber sedia ada. Bermaksud di sini, setiap ringgit yang dibelanjakan dalam pendidikan mesti memberi impak yang besar terhadap prestasi murid. Selain aspirasi sistem, PPPM juga menetapkan 6 aspirasi murid sebagai hasil utama pendidikan negara. Yang pertama iaitu pengetahuan. Murid perlu menguasai ilmu asas dan pengetahuan luas dalam pelbagai bidang agar mampu bersaing di peringkat global. Yang kedua, kemahiran dewi bahasa. Murid harus mahir sekurang-kurangnya dalam 2 bahasa, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa. Yang ketiga iaitu identiti nasional. Pendidikan harus membentuk murid yang cintakan negara, berbangga dengan identiti Malaysia dan menghormati nilai-nilai budaya tempatan. Yang keempat, etika dan kerohanian. Aspek kerohanian dan akhlak perlu dipupuk agar murid menjadi insan berakhlak mulia, jujur, amanah dan bertanggungjawab. Yang kelima, kemahiran berfikir. Murid digalakkan untuk berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif. Bukan hanya menghafal, tetapi mampu menyelesaikan masalah kehidupan sebenar. Dan yang terakhir, yang keenam, kemahiran memimpin. PPPM menekankan pembangunan kemahiran kepimpinan agar pelajar berani, berdikari dan mampu memimpin masyarakat pada masa hadapan. Baiklah, kita pergi kepada 11 ajakan utama PPPM. Terdapat 11 ajakan utama yang menjadi teras kepada pelaksanaan PPPM. Yang pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Yang kedua, seterusnya, memastikan setiap murid menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Yang ketiga, melahirkan rakyat Malaysia yang berpegang teguh kepada nilai murni. Di samping itu, yang keempat, menjadikan profesi keguruan sebagai pilihan utama yang berkualiti tinggi. Yang kelima, menempatkan kepimpinan berprestasi tinggi di setiap sekolah. Keenam, mengupayakan JPN, EPD dan sekolah untuk melaksanakan penyelesaian mengikut keperluan tempatan. Ketujuh, memanfaatkan teknologi ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran. Ke-8, mentransformasikan keupayaan penyampaian kementerian agar lebih efisien. Seterusnya, ke-9, mengukuhkan kerjasama antara ibu bapa, komuniti dan sektor swasta. Ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit yang dibelanjakan. Dan yang terakhir, meningkatkan ketulusan dan accountability awam secara langsung. Kesemua ajakan ini bertujuan mengubah keseluruhan ekosistem pendidikan negara
daripada bid darjah hinggalah ke peringkat kementerian. Pelaksanaan PPPM dibahagikan kepada 3 gelombang utama sepanjang 13 tahun pelaksanaannya. Bermula kepada gelombang yang pertama, iaitu pada tahun 2013 hingga 2015. Gelombang ini memfokuskan kepada meningkatkan akses sistem termasuk memberi sokongan kepada guru, menambah baik kurikulum dan meningkatkan kemahiran asas murid seperti membaca, menulis dan mengira. Bermula pada gelombang kedua pula, 2016 hingga 2020, dikenali sebagai fasa memacukan peningkatan sistem yang memberi tumpuan kepada pelaksanaan program berimpak tinggi dan pembinaan keupayaan kepimpinan sekolah. Dan yang terakhir iaitu gelombang ketiga pada tahun 2021 hingga 2025 merupakan fasa ke arah kecemerlangan dengan menekankan tadbir urus kendiri dan menjadikan sekolah lebih autonomi dan dalam membuat keputusan. Kita masuk kepada 6 pihak berkepentingan dalam PPPM. Kejayaan PPPM bergantung kepada pelibatan 6 pihak utama ini, iaitu yang pertama, murid sebagai penerima manfaat utama sistem pendidikan. Yang kedua, merupakan guru memainkan peranan penting dalam melaksanakan pembelajaran berkualiti. Yang ketiga, seterusnya, ibu bapa bertanggungjawab menyokong pembelajaran anak di rumah. Keempat, komuniti dan sektor swasta membantu melalui kerjasama, sumbangan dan program pembangunan pendidikan. Yang kelima, yaitu pegawai kementerian yang memastikan dasar dan pelaksanaan berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, pemimpin sekolah yang menjadi penggerak utama dalam meningkatkan prestasi sekolah serta motivasi warga pendidik. Kesimpulannya, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 merupakan usaha besar kerajaan untuk mentransformasikan pendidikan negara agar lebih berkualiti, inklusif dan berdaya saing. Melalui pelaksanaan 11 anjakan utama serta aspirasi murid dan sistem, Malaysia diharapkan dapat melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, berkemahiran dan mampu memimpin masa depan negara. Sekian saja pembahasan daripada saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan membentangkan implikasi guru berjiwa pendidik terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Guru berjiwa pendidik memainkan peranan yang sangat penting dalam memartabatkan profesion keguruan di Malaysia. Mereka bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi turut membentuk sasiah, pemikiran kritikal dan jati diri murid. Guru yang memiliki jiwa pendidik sejati sentiasa mengajar dengan ikhlas, penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Mereka akan menjadi contoh teladan serta sumber inspirasi kepada murid-murid. Keikhlasan guru berjiwa pendidik melahirkan generasi yang bukan sahaja berpengetahuan tetapi juga berakhlak mulia. Apabila guru mempunyai semangat pendidikan yang tinggi, sistem pendidikan negara menjadi lebih berkesan dan berintegriti. Hal ini selaras dengan aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Sesungguhnya, guru berjiwa pendidik ialah nadi utama dalam melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Seterusnya menyumbang kepada kemajuan bangsa dan negara. Yang pertama, guru yang berjiwa pendidik sentiasa berusaha memperbaiki cara pengajaran mereka agar lebih berkesan dan menarik. Apabila guru sentiasa menambah baik pendekatan PDPC, tahap pencapaian murid akan meningkat. Sistem pendidikan juga akan menjadi lebih berkualiti. Akhirnya, usaha ini mampu melahirkan model insan yang berdaya saing. Sebagai contoh, guru menggunakan pendekatan pembelajaran abad ke-21, memanfaatkan teknologi digital serta melaksanakan pembelajaran berasaskan projek. Kedua, guru berjiwa pendidik bukan sahaja mengajar kandungan akademik, tetapi juga membentuk nilai moral, sahsiah, dan disiplin pelajar. Implikasinya, sekolah menjadi tempat membina insan yang seimbang dari segi jasmani, rohani, emosi, dan intelek. Sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan, contohnya, guru menunjukkan teladan yang baik dan menanam nilai hormat, tanggung jawab, serta integriti di dalam diri murid. Ketiga, guru yang berjiwa pendidik tidak pernah berhenti mengajar,
Mereka sentiasa menambah ilmu dan kemahiran melalui latihan, kursus, dan refleksi kendiri. Kesannya, sistem pendidikan akan dipenuhi tenaga pengajar yang kompeten, beretika, dan berinovasi. Sebagai contoh, guru mengikuti bengkel profesionalisme menggunakan teknologi baru seperti AI dalam PDPC dan aktif dalam komuniti pembelajaran profesional atau PLC. Keempat, aspirasi pendidikan negara menekankan pembentukan insan yang seimbang dan berdaya saing di peringkat global. Dalam hal ini, guru berjiwa pendidik memainkan peranan penting untuk memastikan hala tuju tersebut tercapai. Sebagai contoh, guru menyokong pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, mengintegrasikan kemahiran abad ke-21 dan melahirkan pelajar yang mempunyai jati diri kebangsaan. Akhir sekali, guru berjiwa pendidik mencipta suasana pembelajaran yang menyeronokkan, inklusif, dan penuh kasih sayang. Apabila murid berasa dihargai dan disayangi, kadar ponteng akan menurun, disiplin meningkat, dan mereka lebih bersemangat untuk belajar. Sebagai contoh, guru mengadakan aktiviti pembelajaran interaktif, mengamalkan pendekatan guru sebagai mentor, dan memberi bimbingan berasaskan emosi. Kesimpulannya, guru berjiwa pendidik ialah tunjang utama kepada sistem pendidikan yang cemerlang. Dengan adanya guru sebegini, kualiti pendidikan dapat ditingkatkan, nilai kemanusiaan dapat diperkukuh, dan aspirasi negara dapat direalisasikan. Oleh itu, membentuk guru yang berjiwa pendidik bukan sekadar keperluan, tetapi merupakan pelaburan masa depan negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.